Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini merupakan minggu yang ketiga dan juga pada hari ini kita akan belajar mengenai bab yang ketiga. Okey, bab yang ketiga tu adalah mengenai kalau semua boleh tengok kat sini, sistem pengurusan. Jika sebelum ni kita dah belajar mengenai bab 1 dan bab 2, di mana kita ada belajar mengenai teori pengurusan dan konsep pengurusan. Kalau bab 1, kalau para pelajar boleh tengok buku balik, adalah mengenai definisi, asas dan juga matlamat organisasi Barat dan juga Islam. Manakala pada bab kedua adalah mengenai evolusi pengurusan Barat dan juga pengurusan Islam. Dalam bab 3, kita akan lihat pula mengenai sistem pengurusan Barat dan juga pengurusan Islam. So, saya harap para pelajar bolehlah mendengar kuliah yang saya berikan ini dan juga dalam masa yang sama cuba untuk memahami dengan kita buka buku, buka nota sambil dengar, dan saya harap ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. So, jomlah kita mula bab 3 kita hari ini. So, sistem pengurusan. Kita akan mulakan dengan pengurusan Barat. Para pelajar, kod kelas hari ini adalah SWOT. S-W-O-T. SWOT. S-W-O-T. So, untuk kedatangan hari ini, pastikan para pelajar masukkan kod kelas yang betul. S-W-O-T. Itu saja. Kalau para pelajar boleh tengok dekat slide, sebenarnya ini adalah subtopik pertama dalam bab 3, di dalam sistem pengurusan, di mana subtopik pertama kita akan discuss mengenai sistem pengurusan Barat. Manakala subtopik yang kedua kita akan discuss mengenai sistem pengurusan Islam. Sebab setiap bab di dalam manual ataupun buku ni sebenarnya kita nak tengok kita kata persamaan dan juga perbezaan di antara kedua-dua teori, iaitu pembangunan dan juga pengurusan Barat dan juga Islam lah. Daripada dua-dua side supaya nampak dengan lebih jelas. So kalau kita boleh tengok kat sini, pada slide yang seterusnya, ini merupakan peringkat pengurusan lah yang kita akan discuss, ada pada muka surat 39. Sebenarnya dia ada 3 tahap. Kalau boleh tengok ayat yang bawah ni kan, di dalam pengurusan Barat, peringkat pengurusan merupakan komponen yang terpenting. Ia dapat dilihat seperti gambar raja di atas. Sebenarnya peringkat pengurusan ni daripada bab 1 dan bab 2 telah dibincangkan. Di mana kita kata tokoh-tokoh seperti Henry Fayol, ataupun pengurusan Islam, kaedah pengurusan Islam di Lembaga Tabung Haji dah menyebut tentang peringkat pengurusan ni, contoh dalam jangkauan kawalan rantaian arahan. Itu adalah antara contoh dia lah. Kalau kita lihat, dia terbahagi kepada 3. Yang paling asas sekali atau yang paling bawah sekali adalah pengurusan bawahan. Di mana pengurusan bawahan ni ada di muka surat 39, dia punya explanation, dia punya penerangan. Kalau para pelajar boleh lihat, sebenarnya adalah pengurusan lapisan pertama, maksudnya yang paling asas, yang paling basic lah. Di mana jumlah pengurusnya adalah lebih banyak berbanding pengurusan pertengahan dan juga pengurusan atasan. Sebab apa? Diorang ni lebih kepada executor, maksudnya pelaksana. So that's why kita kata mereka ni lebih banyak. Dalam slide yang seterusnya kita akan lihatlah siapa yang berada di dalam kategori pengurusan bawahan. Tapi sebelum tu saya nak explain dulu setiap fasa yang ada ni. Dan dalam masa yang sama para pelajar boleh tengok buku dan highlight, kita kata information, maklumat yang penting yang saya akan nyatakan tadi. Fasa yang kedua adalah pengurusan pertengahan. Pengurusan pertengahan ini adalah penghubung di antara pengurusan bawahan dan pengurusan atasan. Dia berbeza sedikit dengan pengurusan bawahan kerana pengurusan bawahan ni adalah kita kata
pengurus atau individu yang bekerja secara langsung dengan pekerja. Seperti penyelia. Okey, pengurusan bawahan ni adalah individu yang bekerja secara langsung dengan pekerja. Okey, di mana dia melihat sendiri bagaimana pekerja itu melaksanakan kerja. Okey, dan dalam masa yang sama, masalah yang dihadapi oleh pekerja itu akan diberitahu oleh pihak pengurusan bawahan kepada pihak pengurusan pertengahan. Okey, pengurusan pertengahan pula adalah lapis yang kedua di dalam peringkat pengurusan. Okey, jumlahnya kurang sedikit daripada pengurusan bawahan dan banyak daripada pengurusan atasan. Okey, mereka ini adalah orang tengah di antara pengurusan bawahan dan juga pengurusan atasan. So, apa-apa masalah yang dihadapi oleh pengurusan bawahan dan juga pekerja akan disampaikan oleh pengurusan pertengahan kepada pengurusan atasan. Ya Allah, banyaknya perkataan pengurus kat sini. Saya harap para pelajar boleh faham dan dapat tangkaplah serba sedikit. Okey, so memang agak kita kata ya Allah macam mana nak dengar ni keliru sedikit, tapi tak apa. Mungkin dengan sekilas baca nanti buku dan apa yang saya cuba terangkan ni, para pelajar boleh dapatlah serba sedikit. Okey, mereka ini adalah kita kata, contohnya, kita kata kat sini, ketua jabatan dan sebagainya. Nanti kita lihat contohlah dalam slide yang seterusnya. Lapisan yang ketiga adalah lapisan yang paling atas sekali, iaitu pengurusan atasan. Penerangannya ada di muka surat 40. Kumpulan pengurusan ini adalah peringkat pengurusan yang paling tinggi di dalam sesebuah syarikat ataupun sesebuah organisasi. Bilangan atau jumlah pengurusan atasan adalah yang paling kecil berbanding dengan pengurusan bawahan dan juga pengurusan pertengahan. Di mana mereka ini, yang pengurusan atasan inilah yang kita maksudkan, bertanggungjawab sepenuhnya kepada organisasi. Diorang ni lah yang buat strategi, membuat wawasan, dan juga mencari jalan bagaimana nak capai matlamat organisasi. Contohnya macam kita kata CEO, lembaga ahli pengarah, semua berada pada peringkat pengurusan atasan. Saya harap para pelajar boleh fahamlah, dalam buku pun dia hanya penerangannya hanya ada pada page 39, muka surat 39 dan muka surat 40 bagi peringkat-peringkat pengurusan ini. So sekarang kita akan masuk kepada slide yang seterusnya yang akan menerangkan mengenai piramid peringkat pengurusan berserta dengan contoh-contoh jawatan bagi setiap lapisan pengurusan tadi. Kita lihat yang pertama adalah lapisan pertama, lapisan pengurusan bawahan yang ni. Ini yang pertama. Yang pertama terdiri daripada penyelia pembinaan, ketua jabatan atau ketua kursus, macam korang semua, para pelajar semua ada ketua program, so maksudnya ketua program akan berada di sinilah pengurusan bawahan. Ketua unit kecil. Yang kedua pula, ini adalah pengurusan pertengahan. Yang kedua pula adalah ketua bahagian, dekan fakulti ataupun pengurus cawangan. Manakala lapisan yang ketiga, yang kita kata lapisan yang tertinggi sekali, adalah terdiri daripada ketua CEO ataupun ketua pegawai eksekutif, naib chancellor ataupun di IPB kita panggil rector, ataupun TRA, Timbalan Rektor Akademik. Itu berada di peringkat yang paling tinggi lah. Kalau ke IPB kita ada bursa. So mostly kalau every company selalunya contoh dia ada CEO. CEO tu akan berada pada peringkat yang paling tinggi. Setiap peringkat ni diorang punya maksudnya macam mana proses ataupun keperluan decision making tu adalah berbeza.
Okey, berbeza. Okey, boleh So, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey. Okey, kita akan masuk kepada peranan pengurus. Okey, peranan pengurus ini sebenarnya terdapat 3 peranan utama dan di dalam 3 peranan utama tu akan dibahagikan kepada 10 peranan khusus. Okey, kepada 10 peranan khusus. Peranan pengurus ni teorinya adalah dibuat oleh Henry Mintzberg. Ni nama yang merah ni. Henry Mintzberg. Okey, boleh tengok Henry Mintzberg. Okey. Saya nak tukar pen color lah. Boring lah pen color merah je kan. Okey, Henry Mintzberg. Okey, so kita boleh tengok lah. Okey, kita akan lihatlah 3 peranan utama. Yang ni adalah 3 peranan utama tadi. Okey, yang ni yang utama. Okey, dalam muka surat 40. Okey, yang dibolkan itu. Okey. 41 yang dibolkan dan 42 yang dibolkan itu adalah 3 peranan utama. Okey, iaitu yang pertama, peranan antara orang perseorangan ataupun penghubung individu. Okey, yang kedua adalah peranan penyebar maklumat. Okey, di mana mereka berperanan sebagai penyebar maklumat. Yang ketiga adalah mereka berperanan sebagai pembuat keputusan. Okey, ini yang kita katakan yang 3 yang utama tadi. Okey, selepas itu kita akan lihat 10 yang khusus daripada 3 yang utama tadi. Okey, boleh para pelajar? Okey, so kita move kepada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah peranan utama yang pertama, iaitu peranan orang perseorangan ataupun penghubung antara individu. Di dalam peranan ini, peranan utama ini terdapat 3 peranan khusus. Terdapat 3 peranan khusus seperti yang para pelajar boleh tengoklah. Ini 1, ini 2, ini 3. Ada 3. Yang pertama adalah sebagai ketua ataupun orang terpenting. Di mana pengurus dilantik untuk memegang jawatan, contohnya sebagai ketua jabatan. Beliau ini berautoriti. Perkataan berautoriti telah dipelajari oleh para pelajar dalam bab 1. Kalau para pelajar boleh ingat lagi, adalah kuasa. Adalah kuasa. Autoriti ni bermaksud kuasa. Kuasa. So, boleh tengoklah ni, berautoriti. Ini adalah kuasa. Setiap teori, sama ada Barat ataupun Islam, ada menyebut tentang autoriti. Di mana mereka ada kuasa untuk memimpin pekerja. Mereka ada kuasa untuk memimpin pekerja. Di mana penglibatan pengurus ini diperlukan di dalam organisasi. Walaupun sebenarnya penglibatan dia tidak sebagai pembuat keputusan. Walaupun tidak melibatkan dalam membuat keputusan. Itu adalah ketua ataupun orang terpenting, peranan khusus pertama. Di dalam peranan utama pertama, peranan orang perseorangan ataupun penghubung antara individu. Yang kedua adalah pemimpin. Di mana pengurus memainkan peranan sebagai pemimpin yang mendorong atau memotivasikan pekerja. Dalam sesebuah organisasi, kita ada bos. Bos dan juga pemimpin. Sebenarnya menjadi pemimpin adalah kita kata yang terbaik dalam organisasi berbanding menjadi bos. Kerana konsep pemimpin adalah dia akan mendorong dan memotivasikan pekerja. Mendorong di sini adalah memberi rangsangan dalam sudut yang positif.
Di mana pekerja tersebut akan bergerak dengan lebih, kita kata, baiklah. Okey, dari sudut positif. Okey, so kat sini kita kata pemimpin lah. Okey, di mana pengurus perlu sentiasa memperbaiki prestasi pekerja dengan kata semangat dan dorongan. Okey, sebab kalau kita lihat dekat sini, kita ada lapisan bawahan. So, diorang ni yang akan bekerja direct dengan pekerja. So, bila pekerja down, okey, penyelia ni sepatut kita kata acting. Maksudnya menjadi pemimpin. Okey, di mana acting bukan berlakon ya, maksudnya dia act up lah. Maksudnya dia mampu untuk menjadi pemimpin supaya kita kata mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada pekerja. Supaya bukan sahaja matlamat organisasi tercapai, tapi dalam masa yang sama produktiviti pekerja akan menjadi semakin baik. Produktiviti itu maksudnya adalah kita kata bagaimana pekerja itu bekerja. Okey, bagaimana pekerja itu bekerja. Okey, yang ketiga adalah pegawai perhubungan. Okey, ada pada muka surat 41. Okey, di mana pengurus perlu menjalinkan hubungan dengan pihak luar untuk mendapatkan perkembangan dari luar organisasi. Okey, so ini adalah peranan khusus yang ketiga. Okey, pengurus juga perlu menjalin hubungan dengan pihak luar. Okey, contohnya dengan pembekal. Supaya maklumat yang diberikan, okey, maklumat yang ada pada pengurus adalah maklumat yang up to date. So, dia dapat sampaikan perkara yang betul kepada pekerja. Okey, that's why dia perlu ada hubungan dengan pihak luar. Bukan hubungan terlarang tapi hubungan yang dibenarkan. Okey, di mana contoh dengan pembekal. Contoh dengan pihak kerajaan. Kenapa kena ada hubungan dengan pihak kerajaan? Supaya katalah segala rules and regulation yang telah diubah oleh pihak kerajaan dapat diketahui, okey, dengan cepat tepat, okey, untuk pengurus sampaikan kepada pekerja. Ini adalah contoh macam COVID-19 lah. Mungkin Majlis Keselamatan Negara MKN ada buat SOP baru. Okey, sebab kes terlampau tinggi COVID. Kan? Macam orang kata ada second wave. Okey, fasa yang kedua. So, mungkin kalau sebelum ni jarak semeter, sekarang MKN arahkan berada di office perlu jarak 2 meter. Dan ruangan pada satu ruangan tertutup adalah sebanyak berapa orang sahaja dibenarkan. Okey, maklumat seperti itulah yang kita maksudkan yang perlu didapatkan supaya boleh kita kata terus memberikan kepada pekerja lah. Tidaklah pekerja ni tertinggal daripada segi maklumat dan tidaklah pekerja ni masih melaksanakan mengikut prosedur yang lama. Okey. Seterusnya adalah peranan utama yang kedua sebagai penyebar maklumat. Okey, pada muka surat 41. Okey, kalau dilihat di sini, yang ni yang kedua lah, peranan utama yang kedua pun terdapat tiga peranan khusus, iaitu yang pertama adalah sebagai pengawas. Yang kedua adalah sebagai penyebar atau penyampai. Dan yang ketiga sebagai juru cakap. Okey, pengawas. Pengawas ni sama macam pengawas sekolah. Di mana pengurus memainkan peranan untuk mencari maklumat persekitaran dalaman atau luaran. Kan kalau pengawas sekolah dulu dia akan cari pelajar yang bermasalah. So dia akan tengoklah maklumat-maklumat mengenai pelajar bermasalah yang datang lewat, tak pakai name tag dan sebagainya. Itu maksud pengawas di sini. So dia kena cari maklumat tersebut. Tapi beza dengan organisasi lah, di mana kita kena kaitkan dengan luaran. Bukan dalaman sahaja. Luaran. Sebab dalam sebuah organisasi, kita bekerja bukan dalam syarikat sahaja, tapi produk ataupun perkhidmatan tu akan diberikan kepada orang luar. Oleh itu, maklumat persekitaran luaran pun perlu
dikaji. Okey, antara analisis yang boleh dibuat adalah SWOT analysis. Okey, SWOT analysis ni akan dibincangkan dalam pengurusan dinamik. Okey, SWOT ni adalah S, strength, kekuatan, W, weaknesses, kelemahan, O, opportunities, peluang, T, threat, ancaman. Okey, saya ulang semula. S adalah strength, okey, kekuatan, okey. W adalah weaknesses, kelemahan, O adalah opportunities, peluang, dan T adalah threat, ancaman. So, saya harap para pelajar bolehlah dapat serba sedikit mengenai SWOT ni. Okey, tapi jangan risau sebab kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam bab yang sama pada muka surat 44. Okey, pada muka surat 44 ada mengenai SWOT analysis ni. Okey, dan kita akan lihatlah nanti. Okey, so kita akan lihatlah. Kenapa perlu tahu mengenai maklumat persekitaran luaran dan dalaman? Okey, sebenarnya bila kita tahu, so organisasi atau syarikat tu boleh bergerak ke arah yang lebih produktif lah, ke arah yang lebih baik. Okey, dan bila kita bergerak ke arah yang lebih produktif, dekat sini, segala masalah, cabaran dan apa-apalah rintangan, onak, duri dan sebagainya dapat dikurangkan. Oleh itu perlulah kita belajar ataupun perlulah kita ada maklumat dalaman dan luaran syarikat. Okey, boleh semua? Okey. Seterusnya adalah peranan khusus yang kedua. Dalam peranan utama yang kedua, penyebar maklumat adalah sebagai penyebar atau penyampai. Okey, ini ada pada muka surat 42. Okey, pada muka surat 42. Di mana, pengurus memainkan peranan sebagai penyampai maklumat kepada individu yang memerlukan. Okey, di sini kita lihat bahawa segala maklumat yang diperlukan oleh individu tertentu akan disampaikan oleh pengurus. Okey, di mana setiap maklumat tu perlulah tepat, telus, dan cepat disampaikan. Okey, contohnya, dalam buku ada tulis maklumat yang disampaikan merupakan maklumat daripada pihak luar yang perlu disampaikan kepada unit-unit yang ada dalam organisasi, ataupun maklumat tersebut adalah daripada pekerja dalam organisasi yang disampaikan kepada pekerja lain yang mungkin memerlukan maklumat tersebut. Okey, contoh saya dah bagi tahu pasal COVID tadi, COVID-19. MKN, Majlis Keselamatan Negara, mengeluarkan SOP baru di tempat kerja, di office lah. Okey, so dekat sini, katalah pengurus dah dapat maklumat, pengurus perlu menyampaikan kepada bahagian sumber manusia. Ataupun pengurusan pakai, human resource. Kemudian untuk human resource sampaikan kepada semua pekerja, mereka perlu keluarkan satu notis ataupun memo supaya maklumat tu jelas, tepat, telus, dapat disampaikan kepada semua pekerja. Kerana jika maklumat itu disampaikan melalui mulut ke mulut, dia akan berlaku pertambahan maklumat. Oleh itu, kebanyakan maklumat penting perlulah disampaikan melalui memo ataupun email secara rasmi kepada semua pekerja. Boleh faham So, kita mungkin boleh jadi penyampai, tetapi untuk menjadi penyampai, kita perlu tunggu makluman rasmi daripada syarikat atau organisasi supaya makluman kita tu cepat, tepat dan telus. Bukan ada pertambahan cerita. Korang pernah main game tak sejak saya kalau zaman sekolah? Orang pertama akan bisik perkataan kepada orang kedua. Dan orang kedua akan ingat dan bisik perkataan kepada orang ketiga. Last kali perkataan yang jadi tu takkan sama dengan apa yang orang pertama cakap kepada orang kedua, kerana mouth to mouth, mulut ke mulut punya penyampaian, dia akan ada yang kita dengar salah dan yang kita sampaikan salah. So, oleh itu, lebih bagus untuk kita tunggu notis ataupun makluman rasmi. Yang ketiga adalah jurucakap.
Okey, peranan khusus yang ketiga adalah jurucakap, di mana pengurus sebenarnya bertindak sebagai jurucakap lah bagi jabatannya. Okey, di mana ini membolehkan maklumat yang disampaikan kepada pihak dalaman, maafkan saya, and tertinggal, okey, organisasi, okey, ataupun luaran, pembekal kerajaan dan lain-lain, okey, dapat disampaikan. Okey, dia jadi jurucakap lah bagi jabatan ataupun unit dia. Okey, boleh faham? Okey, so kalau tak faham, boleh tengoklah sendiri dan cuba baca. Dan mungkin boleh cuba baca sendiri dan faham sendiri apa yang saya cuba sampaikan. Okey, hari tu saya buat kelas online ramai tertidur kan? Saya harap kali ni ramailah yang tak tertidur. Okey, sebab kita ni menjalankan amanah. Saya nak cakap video ni pun susah. Okey, sebab saya lebih suka face to face. Video ni rekod saja dah memakan masa. Bahagian tersalah kena delete. Lepas tu kena edit. Okey, lagi lama daripada saya buat kelas online face to face guna Google Meet. Okey, so that's why saya cakap dua-dua pihak kena memainkan peranan lah, saya dan awak. Okey, ingat kita pemegang amanah Allah. Masing-masing kena ingatkan antara masing-masing. Okey, ini adalah peranan umum yang ketiga. Okey, iaitu sebagai pembuat keputusan. Okey, di dalam peranan pembuat keputusan ni dia ada 4. Okey, macam para pelajar boleh tengok lah, dia ada 4 kat sini. Okey, yang pertama adalah usahawan. Okey, yang kedua adalah pengawal gangguan. Yang ketiga adalah pengagih sumber. Dan yang keempat adalah perunding. Ini adalah 4 pembuat keputusan. Okey, kalau kita tengok balik tadi kan, okey, peranan yang pertama ada 3. Peranan yang kedua ada 3, so jadi 6. So tambah yang ada ni 4, so jadi 10. So cukup lah. So kita ada 3 peranan khusus dan 10, kita ada 3 peranan utama dan 10 peranan khusus. Maafkan saya. Okey, so saya macam jadi apa? Kat bawah ni kan dekat TV1 kan ada kan? So lebih kurang lah. Okey, sebab kadang-kadang ada orang bila dia tengok slide je ada bunyi dan suara, dia macam lullaby tertidur. So kenalah muncul seketika kadang-kadang dalam video juga. Okey, so kita akan lihatlah. Okey, peranan khusus yang seterusnya adalah usahawan. Okey, yang ni ada pada muka surat 42. Okey, pengurus perlu memiliki kriteria usahawan. Okey, usahawan ni kalau kita tahu entrepreneur ni dia seorang yang rajin, kreatif, berpandangan jauh dan juga adalah amanah dan dia sanggup menerima risiko. Okey, bila pengurus ada, kita kata peranan khusus usahawan ni, okey, bukan saja prestasi organisasi, produktiviti organisasi dapat dicapai, okey, tapi dalam masa yang sama matlamat organisasi tu akan dicapai dengan lebih baik. That's why sifat usahawan ni perlulah. Okey, dalam buku ada, okey, contoh yang diberikan. Pengurus sentiasa menggalakkan bahagian pengeluaran atau bahagian research and development R&D menghasilkan produk yang berkualiti dan dalam masa yang sama memastikan belanjawan penghasilan produk di paras yang ditetapkan dan sentiasa mengambil peluang dalam menghasilkan produk yang terbaik. Okey, di mana kalau penyelia ni, okay, dia sentiasa mencari jalan supaya sesuatu kerja ataupun proses kerja itu dapat dicepatkan. So, bila cepat, okay, so kita boleh lihat produktiviti akan meningkat. Okay, di mana jumlah pieces yang kita keluarkan tu produk akan meningkat. Okay, so that's why kita kata sifat usahawan ni perlu ada. Dia kena sentiasa mencuba. Okay, zaman sekarang ni kalau nak berjaya, okay, nak jadi usahawan yang berjaya, kita kena sentiasa mencuba. Kita tak boleh stay, kita kata, di tampuk yang lama. Okay, contoh macam bedak sejuk. Okay, once upon a time, okay, dulu bedak sejuk sangat famous, betul tak? Okay, di mana penggunaannya meluas di malam hari. So, zaman sekarang, penggunaan bedak sejuk adalah pada skala yang sangat rendah. Okay, di mana 10 orang, mungkin seorang je yang guna dan itu pun warga yang maksudnya warga emas ke atas. Okay, zaman sekarang bedak sejuk telah diganti dengan mask muka. Kan? Okay, kalau sebelum ni orang pakai mask muka yang sheet tu, maksudnya yang telah berbentuk muka tu.
Okey, itu zaman pertengahan lah. Dan sekarang orang mula pakai yang disapu ke muka dan kemudian boleh ditarik. Okey, so kita kena lihat. Kita kata yang mana yang mudah dan yang mana yang trend. Konsep bedak sejuk sebenarnya sama macam marks muka. Mungkin, kalau pengusaha bedak sejuk boleh buat marks muka menggunakan konsep bedak sejuk tersebut, produk tersebut masih boleh digunakan sehingga hari ini. So that's why kita kata pengurus kena ada sifat dan kriteria usahawan, di mana dia sentiasa berfikir bagaimana ingin menjadikan produk itu sentiasa produk yang on demand. Maksudnya yang diperlukan oleh pengguna. Dan dalam masa yang sama dia sanggup ambil risiko. Kan orang akan cakap, oh kalau kau hasilkan marks muka bedak sejuk, ada ke orang nak beli? Tapi kalau dia adalah seorang usahawan, dia takkan ikut cakap orang tu, malahan dia akan mencuba. Sebab dia tahu bahawa dengan menghasilkan produk yang mengikuti trend semasa, maksudnya kita kata permintaan bedak sejuk tu takkan menurun, malahan mungkin akan lebih meningkat. Itu antaranya lah contoh je saya bagi. Saya bukanlah pembuat bedak sejuk ataupun penjual bedak sejuk. Cuma saya bagi contoh saja. So, yang kedua adalah pengawal gangguan. Tengok perkataan pun kita tahu kan pengawal gangguan. Maksudnya kita tak nak ada masalah lah. Pengurus perlu peka dengan perubahan yang berlaku di dalam organisasi. Di mana agar masalah, cabaran, halangan dapat dikawal dan dikurangkan. Maksudnya dia kena tahulah kalau ada masalah. So apa kaedah untuk kawal? Dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengagih sumber. Di mana pengurus ni adalah individu yang perlu bijak mengagihkan sumber, manusia, bahan mentah, masa dan lain-lain. Agar, adil dan dalam masa yang sama semua pihak berpuas hati. Saya rasa dalam bab 1 saya dah discuss pasal pengagihan sumber. Kalau semua boleh ingat, pasal kilang yang buat botol air Coke ataupun botol soya, mana-mana lah, yang mengeluarkan air. Kan saya kata ada 10 orang, kemudian kita ada 5 division. Kan? Division pertama adalah yang letak botol, division kedua adalah individu yang mengisi air, division ketiga adalah individu yang menutup botol tersebut. Division keempat adalah individu yang wrapping ataupun menampal stiker di botol tersebut, stiker air. Dan individu kelima adalah individu yang memasukkan botol di dalam kotak dan seal sebelum dihantar kepada logistik. Kita ada 10 orang pekerja. Jika 10 orang bahagi 5 division, sepatutnya 2. Tapi kita kena lihat. Kemungkinan walaupun kita bahagikan 2, ada division yang memerlukan 2 sahaja dan mungkin ada division yang memerlukan lebih. Oleh itu, sebagai pengurus ataupun pengagih sumber, dia perlu tahu division mana yang memerlukan lebih. Katalah yang bahagian memasukkan air itu adalah, kita kata, dibantu oleh robot. So, dia hanya perlu memastikan bahawa botol-botol itu tersusun dan ikut, kita kata, laluan botol tersebut untuk diisi oleh mesin. So, maksudnya dia hanya betulkanlah botol-botol yang sengit, botol-botol yang tak synchronize ikut line tu. So, mungkin dekat bahagian tu kita boleh kurangkan sumber manusia dan kita letak di division yang kelima, kerana division yang kelima mereka bukan sahaja perlu angkat botol letak dalam kotak, tapi mereka juga perlu seal kotak tersebut sebelum dihantar ke logistik ataupun gudang. Dasar pengagih sumber ni adalah pembuat keputusan yang amat penting. Yang last sekali, peranan khusus yang ke-10 adalah perunding. Di mana pengurus perlu menjadi perunding, dengan menjadi wakil perundingan. Perundingan ini adalah untuk kebaikan pekerja dan juga organisasi. Ini ada pada muka surat 43. Contohnya pengurus berunding dengan kesatuan pekerja berkaitan dengan isu-isu gaji pekerja. Itu adalah penting. Kita tak bolehlah tak take note. That's why pengurus perlu ada juga sifat perunding. Dia tengok pekerja dia gaji 800 dah 5 tahun.
takkan tak buat apa-apa. So dia kena raise up isu tu, maksudnya dia kena bantu pekerja dia supaya gaji yang minimum 800 tu dapat dinaikkan kepada 1000. Okay, so that's why kena ada, kita kata, kriteria perunding dalam diri pengurus. Boleh So kita akan move, okay, seterusnya kepada pengurusan MBWA. Pengurusan MBWA. Okay, untuk pengurusan MBWA ni, okay, para pelajar boleh tengok pada muka surat 43, okay, di mana kalau lihat dekat sini, okay, MBWA bermaksud, okay, management by wandering around ataupun management by walking around. Okay, maksudnya wandering tu adalah dalam bahasanya berjalan-jalan dan lihat sendiri. So sama je wandering ataupun walking. Tapi sebenarnya diorang gunakan term wandering around yang pertama ni. Okay, yang pertama ni. Okay, so kita akan lihatlah apa komponen dalam pengurusan MBWA. Okay, ini adalah pengurusan MBWA. Okay, management by wandering around. Okay, management by wandering around. Okay, wandering around adalah term yang digunakan secara meluas lah. Kita pun kena guna wandering around. Okay, walaupun pada asalnya mereka menggunakan perkataan walking around. Okay, perkataan walking around. Tapi sekarang mereka menggunakan terma wandering around. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, okay, yang pertama terdapat 3 okay, 3 konsep. Okay, management by wandering around. Okay, iaitu galakan interaksi di antara peringkat atasan dan juga pekerja bawahan dalam pengurusan. Okay, di mana bila pengurus itu berjalan-jalan daripada satu division, satu jabatan berjumpa dengan pekerja, so pekerja dilihat dapat menyampaikan masalah itu terus kepada pihak pengurusan. Dan kita kata kat sini, okay, tindakan atau keputusan, okay, atau flow membuat keputusan itu akan lebih cepat berbanding, okay, pengurusan bawahan beritahu pengurusan atas pertengahan, pengurusan pertengahan beritahu pengurusan atasan. Begitulah, itu adalah pengurusan MBWA. Ataupun waktu zaman Khalifah Umar Al-Khattab sendiri, konsep pengurusan MBWA ni telah dilaksanakan, di mana pada malam hari Umar akan meronda di kota, okay, kota yang diperintah beliau dan melihat sendiri kehidupan rakyat. Okay, kan ada satu cerita di mana Umar pergi dan berjumpa di bawah khemah terdapat seorang ibu dan anak kecil, di mana ibu tersebut merebus batu. Okay, itu antaranya lah. So dekat sini Umar terus ambil tindakan membantu golongan tersebut. Okay, itu adalah konsep yang sebenarnya pada zaman Rasulullah dan sahabat pun telah dilaksanakan. Cuma kita tak ada lah terma ataupun teori sebegini MBWA. Okay, so seterusnya adalah, okay, tujuan sebenarnya bila kita ada galakan dan interaksi ini adalah kita dapat melahirkan sikap kerjasama, okay, dan juga pekerja tu akan lebih bersungguh-sungguh lah sebab dia rasa di-appreciate. Maksudnya dia rasa bahawa management ni taking care of them, mengambil berat. Okay, itu adalah penting. Okay, yang kedua, okay, kenapa berkesan? Okay, yang kedua, penyampaian maklumat, okay, dan kewujudan komunikasi yang jelas antara pihak pengurusan atasan dan pekerja. So, bila pengurusan atasan tu yang turun tengok pekerja, kadang-kadang segala maklumat yang disampaikan tu boleh disampaikan terus kepada pekerja. Okay, so dalam penerangan pada muka surat 43 ni, okay, kalau lihat, MBWA adalah sistem pengurusan di mana pegawai atasan boleh menyampaikan segala bentuk komunikasi kepada pekerja bawahan atau pegawai pertengahan dalam bentuk secara terus tanpa memerlukan orang tengah atau individu untuk menyampaikan mesej.
Okey, di sini dapat dilihat antara kebaikan yang ada ialah mesej itu jelas dan tiada pertambahan data atau maklumat daripada pihak-pihak lain. Okay, konsep ini diguna pakai di dalam most of organisation, kebanyakan organisasi, di mana penyampaian oleh pengurusan atasan tu dibuat terus kepada staf dalam meeting tahunan. Di mana semua staf ada, kita akan dengar perancangan, kita akan dengar masalah dan kita akan dengar segala-galanya. Itu adalah konsep dia lah. Okey, yang ketiga, okey, membuat keputusan dalam hal keusahawanan, menyelesaikan masalah, okey, mengagih sumber manusia dan sumber alam dan menjadi perunding. Okey, sebenarnya sistem ini juga memudahkan pihak pengurusan atasan untuk membuat keputusan kerana mereka memahami tentang keperluan pekerja, kerana mereka juga secara tidak langsung melihat persekitaran pekerja itu dari tempat kerja pekerja itu bekerja. Okay, so kat sini kita boleh lihat lah, so bila pengurus tu direct, so dia akan lebih faham dalam menyelesaikan masalah tersebut. Itu adalah konsep management by wandering around. Dia faham Okay, ada pada muka surat penerangannya 43 dan juga 44. Okay, seterusnya adalah kita akan masuk pengurusan dinamik. Tadi kita dah sebut pasal SWOT analysis kan? Yang ni lah maksud saya SWOT analysis. Dinamik bermaksud perkara yang boleh berubah-ubah mengikut keadaan semasa. Itu adalah dinamik. Maksudnya perkara yang boleh berubah-ubah mengikut keadaan semasa. So kat sini antara analisis yang boleh dibuat adalah SWOT analysis. SWOT tadi macam saya kata, S adalah strength, kekuatan, W adalah weaknesses, kelemahan, O adalah opportunities, peluang, dan T adalah threat, iaitu ancaman. So para pelajar boleh tengoklah kat sini Okey, so kita akan pergi kepada next slide. Okey, ini adalah kita kata SWOT analisis bagi lembaga tabung haji. Okey, bagi lembaga tabung haji. Okey, boleh tengok gambar saya semula sebab saya tak nak nanti korang tertidur. So mungkin boleh nampak mimik-mimik pelik muka saya ni akan membantu para pelajar untuk belajar. Okey, yang pertama adalah kekuatan ataupun strength tadi. Okay. Di mana kalau kita lihat LTH ni merupakan organisasi utama dan yang paling dikenali dalam pengurusan haji yang efektif. Okay. Selalunya lembaga tabung haji ni memang akan diiktiraf lah. Kerajaan Arab Saudi sendiri mengiktiraf tabung haji dan juga dekat Malaysia ni diorang adalah main organisation ataupun syarikat utama yang mengendalikan jemaah haji. Okay. Yang kedua, dia punya kekuatan adalah pengurusan yang diterajui ataupun dipelopor oleh tabung haji ni, ataupun dijalankan oleh LTH ni adalah mostly daripada background Muslim. So, sebab kebanyakan pelanggan pun adalah Muslim, so oleh itu lebih mudahlah untuk orang Islam mempercayai produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh lembaga tabung haji sendiri. Okey, kemudian weaknesses ataupun kekurangan, iaitu masalah dalaman LTH. Okey, seperti yang kita tahu, iaitu pada 2 tahun yang lepas, lembaga tabung haji dikaitkan dengan 1MDB. Di mana dikatakan LTH telah menabur di dalam 1MDB dan tidak mendapat sebarang keuntungan daripada pelaburan tersebut, dan sebenarnya dia telah kita kata membuatkan nama lembaga tabung haji sedikit buruk. Tapi itu adalah 2 tahun lepas, tapi sekarang dia dah back to normal. Dia dah balik kepada keadaan asal. Kemudian O, iaitu opportunities, iaitu peluang. Kalau dilihat sebenarnya pasaran LTH ni boleh keluar negara, terutamanya negara Islam. Sebab kita kata management tabung haji ni sangat baik. So kalau negara lain seperti Singapura, Brunei, so sebenarnya lembaga tabung haji ni boleh buka cawangannya di luar-luar negara lah. Kemudian lembaga tabung haji juga peluang dia adalah boleh membuka servis dan produk sedia ada. Selain daripada package haji ataupun peluang mengerjakan haji dan juga menyimpan wang di dalam kita kata bank tabung haji. Mungkin diorang boleh tambah servis seperti buka minimarket lembaga tabung haji ke, menjual peralatan haji dan umrah ke dan sebagainya.
Okay, so sebenarnya sebab lembaga tabung haji ni telah dikenali, okay, so oleh itu mungkin dia boleh tambah produk sedia ada lah. Okay, seterusnya adalah, okay, kita bagi contoh lah macam ni. Nialofa, dulu Nialofa jual tudung kan? Okay, tapi sekarang dia ambil peluang sebab nama dia famous. So dia jual susu Nialofa, susu pisang, betul tak? Itu adalah menambah produk dan servis. Sebab dia nampak bahawa pasaran ada, so why not kita tambah produk dan perkhidmatan. Okey, yang ketiga adalah pasaran servis dan produk dibuka kepada orang bukan Islam. Okey, contohnya macam bank dia. So, boleh je kalau orang bukan Islam nak mula menyimpan di dalam bank tabung haji, di tabung kewangan tabung haji. Okey, maksudnya sebagai deposit tetap ataupun deposit simpanan, tak ada masalah. Okey, sebab kalau kita lihat juga, okey, KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pun dia ada buat syariah compliance punya dividen. Okay, dan kalau diikutkan, report menyatakan bahawa dalam 20% adalah daripada kalangan non-Muslim. So sebenarnya non-Muslim pun dia sangat terdedah dengan halal syariah compliance ni. Sebab dia tahu kalau dia dapat duit daripada sumber yang bukan daripada harta syubhah, so hidup tu akan lebih aman lah, baik. So boleh je kalau kita buka. Okay, dan mungkin kalau tabung haji dia buat package pelancongan, so mungkin package pelancongan tu tak fokus kepada Muslim sahaja, boleh juga package pelancongan tu dibuka kepada non-Muslim. Okay, ancaman ataupun threat, KT, adalah penipuan ejen-ejen haji yang menggunakan nama lembaga tabung haji. Okay, banyaklah orang yang menggunakan, maksudnya individu-individu ataupun syarikat yang menggunakan nama tabung haji ni. So, nama, maksudnya ancaman tu menjadi kepada tabung haji dan nak memburuk tabung haji. Dan juga yang kedua, polisi kerajaan Arab Saudi yang sentiasa bertukar. Okay, sebab kita kata jumlah kemasukan jemaah pun bergantung kepada kerajaan Arab Saudi. So that's why Malaysia punya lembaga tabung haji tak boleh tetapkan sesuka hati. Sebab dia bergantung kepada berapa banyak kerajaan Arab Saudi nak bagi kita tiket masuk untuk mengerjakan haji. Dan juga keadaan ekonomi negara lah yang kita kata naik turun dan juga bila lembaga tabung haji kena tetapkan suatu kos untuk mengerjakan haji tu, kadang-kadang dia menyebabkan sedikit rugi, kadang-kadang teruntung banyak dan sebagainya. Okay, yang baru-baru ni adalah kita kata ancaman serangan COVID lah. Itu pun lembaga tabung haji punya kita kata ancaman lah. Okay, sebab sekarang ni tak boleh nak kerjakan haji kan, dalam tahun ni mungkin tak dapat nak kerjakan haji. Itu antaranya lah. Okay, so ini adalah SWOT analisis bagi lembaga tabung haji. So para pelajar boleh buka muka surat 44 untuk lihat mengenai SWOT analisis tadi. Okay, saya harap sangat-sangat penerangan saya membantulah. Okay, sebenarnya kekuatan dan kekurangan tu adalah daripada dalaman lembaga tabung haji. Kalau kita lihat daripada pengurusan tabung haji, pekerja tabung haji dan sebagainya. Manakala peluang dan ancaman ataupun opportunities dan threat tu adalah daripada luaran. Okay, maksudnya luar tabung haji, dia bukanlah dalaman tabung haji. Contoh macam kerajaan, pelabur, kemudian kita akan lihat daripada segi pembekal dan sebagainya. Boleh Okay, kalau lihat kat sini peluang ni pasaran lah. Okay, kalau peluang ni lebih kepada pasaran, ancamannya kalau lihat adalah individu, individu luar daripada tabung haji, kemudian kerajaan Arab Saudi, kemudian kerajaan Malaysia, dan sebagainya. Okay. So, saya rasa sampai sini saja kita akan belajar pada hari ini. Okay, sebelum kita masuk kepada subtopik yang kedua. Okay, sampai sini sajalah. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar sebab ramai-ramai cuba untuk kita kata belajar, dan dalam masa yang sama kita kata cuba untuk menjalankan amanah yang Allah berikan dan amanah yang ibu bapa berikan dengan baik kepada kita. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan good luck untuk quiz nanti. Saya harap para pelajar boleh buat yang terbaik lah. So make sure dapat markah 10/10. Jangan lupa 40 soalan MCQ daripada bab 1 dan bab 2. So bolehlah belajar macam kaedah yang saya dah ajar sebelum ni. Sebab kadang-kadang kita kena cari kaedah terbaik. So semester 1 ni sebenarnya adalah jalan penentu kita. Okay, kalau kita dapat
go through semester 1 ni dengan baik, so insyaAllah semester 2, semester 3, semester 4 tu akan jadi lebih baik. Okay, sebab sebenarnya semester 1 ni adalah penentu pointer kita. So semester 1 ni kena aim dapat 3.5. Okay, kalau sekadar lulus je dapat 2 je dia susah. Siapa yang pinjam PTPTN bawah 2, PTPTN kena hold. So janganlah buat macam tu. Dan juga kan ada yang terbaru di mana Baitul Mal sendiri kalau bawah 2.7 allowance kena tarik. So kita tak nak perkara tu berlaku pada para pelajar. So saya minta sangat-sangat jangan sebaik belajar. Walaupun subjek ni memang susah, saya faham. Tapi usaha untuk belajar dan mungkin kawan-kawan boleh membantulah serba sedikit. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.